Okey, untuk kali ni Madam nak terangkan tentang lipid di mana untuk silibus kita perlu tahu ada 3 jenis lipid iaitu triglyceride yang diperbuat daripada glycerol dan fatty acid, sama ada dia wujud dalam bentuk fat, iaitu solid at room temperature ataupun oil. Manakala kita juga akan tahu tentang fosfolipid dan steroid. Walau bagaimanapun, dalam presentation hari ini, Madam akan fokus tentang struktur fatty acid dan glycerol. So, jom kita lukis struktur glycerol dan fatty acid. Untuk lukis glycerol, yang pertama kita akan kena lukis 3 karbon. Seterusnya, lengkapkan ketiga-tiga karbon dengan 4 tangan. Kumpulan berfungsi bagi glycerol adalah hidroksil dan glycerol ada 3 hidroksil group di bahagian kanan. Dan selebihnya adalah hydrogen atom. So, struktur glycerol ni sebenarnya lebih mudah berbanding ring structure of glucose. So, itulah dia struktur glycerol. Manakala untuk fatty acid, dia terdiri daripada 2 komponen. Iaitu komponen yang pertama adalah the main functional group dia iaitu C double bond O OH. Dan functional group ini terikat dengan satu hydrocarbon chain yang kita biasa labelkan sebagai R. So, COOH ini merupakan functional group kepada fatty acid iaitu carboxyl group. Dan R ini merupakan hydrocarbon chain. Struktur hydrocarbon chain inilah yang menentukan physical fatty acid itu sama ada akan present dalam solid at room temperature sekiranya tak ada double bond ataupun liquid pada room temperature apabila ada satu atau lebih double bond. Manakala untuk glycerol, the functional group adalah OH, iaitu OH ini adalah hydroxyl group. Seterusnya, Madam akan ajar berkenaan dengan formation of triglyceride. Triglyceride dibentuk daripada 1 glycerol dan 3 fatty acid. Kalau sebelum ni kita dah tengok dah struktur glycerol yang terdiri daripada 3 karbon dan 3 hydroxyl group sebagai functional group dia. Dan kita kena lukis pula another 3 fatty acid secara berturutan dan hydroxyl group serta carboxyl group itu menghadap antara satu sama lain. So, when we are talking about formation, dia akan melibatkan proses condensation di mana akan melibatkan removal of water. So, dalam case formation of triglyceride, removal of water ini akan berlaku daripada OH pada fatty acid dan H dari glycerol. So kita akan ambil OH mesti dari fatty acid. Dan untuk formation of bond, kita akan kena remove 3 water molecule. So, kita kurungkan bahagian air yang kita akan remove dan kita tunjukkan proses removal of water itu sebagai 3H2O. So, inilah bahagian yang kita akan remove nanti. So, molekul yang masih kekal kita akan gabungkan untuk bina molekul triglyceride. So, triglyceride dibina daripada 3 karbon yang ada pada glycerol. Lengkapkan tangan karbon tersebut. Kalau anda lihat pada bahagian sebelah kiri, dan bahagian atas dan bawah masih lagi hidrogen, tak ada perubahan. Manakala pada bahagian OH tadi, kalau kita lihat tinggal O sahaja. So, kita akan lukis O tu sebab H dia telah dibuang.
Okey, dan pada fatty acid, macam mana dia nak sambungkan? O ini akan disambungkan terus dengan C double bond O dari molekul fatty acid. Sebab fatty acid telah kehilangan OH dia yang remove sebagai water. So, lengkapkan untuk ketiga-tiga structure tadi. Dan pada bahagian hujung, jangan lupa lengkapkan di mana C double bond O itu terikat dengan hydrocarbon chain 1, hydrocarbon chain 2 dan hydrocarbon chain 3. Dan untuk melengkapkan labeling, jangan lupa untuk labelkan bond yang terbentuk ini, okey, dinamakan sebagai 3 ester linkage. Sekiranya pelajar kurungkan salah satu sahaja, kita boleh labelkan sebagai ester linkage. Tapi apabila kita kurungkan keseluruhan 3, dia akan menjadi 3 ester linkage. Seterusnya, untuk proses breakdown, kita dah pernah dengar breakdown sebelum ni akan melibatkan proses hydrolysis di mana kita kena tambah air untuk putuskan ikatan. So, ikatan yang kita nak putuskan dekat sini adalah ester linkage tadi. So, maksudnya, okay, madam buat dengan... So, maksudnya kita kena tunjukkan air akan ditambah pada ketiga-tiga ester linkage tadi. So, berapa bilangan air yang kita akan tambah? Kita akan tambah 3 H2O. Okay, untuk putuskan ikatan. So, sebagai result, apa yang kita akan kena buat? Kita kena lukis balik satu glycerol dengan 3 fatty acid. So, lukislah balik. Glycerol ada 3 karbon. Lengkapkan tangan glycerol, ada 4 tangan bagi setiap karbon. Okay, lengkapkan hidrogen pada bahagian kiri, atas dan bawah. Manakala pada bahagian kanan, kita akan tambahkan kumpulan berfungsi hidroksil. Pastikan O yang attach pada karbon. Manakala untuk fatty acid, kumpulan berfungsi dia ada 3 fatty acid yang kita kena lukis, tak boleh lukis satu. Kumpulan berfungsi dia adalah carboxyl group, C double bond OOH. Lukis 3. Dan tak lengkap lagi fatty acid kita sebab fatty acid ini, carboxyl group akan attach pada hydrocarbon chain yang kita labelkan sebagai R, R1, R2 dan R3. Kalau ada pelajar yang pelik, kenapa kita label sebagai R1, R2 dan R3 bukan R saja? Sebab ketiga-tiga hydrocarbon chain ini mungkin berbeza. Sebab tu kita akan labeling menggunakan nombor yang berbeza. Itu saja untuk sesi how to draw untuk topik lipid.